Guys, gempak ini dia akhirnya Profesor Agus kini menjadi sasaran geng-geng sapu bersih. Dan ini adalah respon terkini daripada Profesor Agus terhadap serangan yang bertubi arus yang dilakukan oleh geng sapu bersih terhadap Profesor Agus. Sahabat-sahabat semua, ya, amat mengejutkan kita, tapi inilah realitinya. Ya, apabila Profesor Agus katanya ada gelar saya ahli akademik pencen jadi Saibot Rupopati. Itu antara gelaran ataupun sasaran serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak geng sapu bersih ini terhadap beliau. Jadi kalau kita lihat ke respon daripada Profesor Agus, katanya tidak terasa esok genap 3 bulan saya bertugas di Jabatan Komunikasi Komuniti. Selama itu saya berdepan dengan pelbagai kritikan dan cemuhan sehingga ada yang menggelar saya ahli akademik pencen yang bertukar kerjaya menjadi Saibot Rupopati. Cemuhan seperti itu kecil pada saya jika dibandingkan dengan cemuhan pembangkang ke atas diri Anwar Ibrahim. Walaupun pelbagai pembaharuan yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar sejak dia menjadi Perdana Menteri, masih ada yang mengatakan dia adalah Perdana Menteri yang paling teruk dan zalim. Itu antara tuduhan dan juga kenyataan cemuhan daripada pihak pembangkang yang kepanasan ketika ini. Cemuhan ini bertolak belakang dengan apa yang Anwar selalu sebutkan, bahwa dia sendiri adalah mangsa kezaliman dan tidak akan sekali membiarkan kezaliman serupa ditimpakan kepada orang lain. Selain itu, Anwar sendiri berkali-kali menegaskan dia mau mewujudkan tata kelola baik, membentras rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan pendakwaan tanpa memilih bulu, sama ada bulu tu nipis atau bulu tebal, membelah kemiskinan dan juga mengangkat kemanusiaan. Janji Anwar ialah menyebabkan saya bertahan di jawatan ini bukannya kerana dedak. Saya mau bersama merealisasikan Malaysia Madani untuk mewujudkan Malaysia yang sejahtera, maju dan makmur. Skop tugas saya di JKOM jelas. Pertama, menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Kedua, mendidik dan menyedarkan rakyat untuk saling menghormati dan bersatu supaya tidak ada lagi sikap ekstremisme, agama dan kaum. Malangnya tugas ini menjadi cabaran apabila pemimpin pembangkang berterusan memainkan sentimen agama dan kaum serta menyerang Datuk Seri Anwar dengan pelbagai tuduhan tidak berasas. Sakan benci dan marahnya setengah orang pada Anwar timbul gosip mahu menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri atas alasan rakyat sudah bosan dengannya. Siapa yang bosan dan kenapa bosan saya tidak tahu, tapi itulah yang selalu diratibkan oleh pihak yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasihat saya, kata Profesor Agus, hentilah serangan ke atas Anwar dan kerajaan perpaduan. Tidak kemanapun serangan yang emosi ini. Sukar untuk langkah Sheraton berlaku lagi. Kerajaan ini telah kukuh dengan majoriti yang ada. Rakyat pun sudah bosan dengan politik pembangkang kerana mereka dambakan kestabilan. Sebaliknya, jalinkanlah hubungan baik dengan kerajaan pusat bagi membolehkan sistem federalisme dapat berjalan dengan lancar. Jika mahukan peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat, Parlimen tanpa mengira parti berundinglah dengan kerajaan pusat. Anwar sudah berkali-kali menyatakan kesediaannya untuk berbuat demikian. Tinggal lagi pemimpin pembangkang perlulah datang berunding mengenainya. Itulah yang dilakukan oleh Anwar sewaktu dia menjadi ketua pembangkang. Dia datang berunding dengan Perdana Menteri pada ketika itu. Hasilnya termeterailah MOU transformasi dan kestabilan politik antara Kerajaan Persekutuan dan juga Pakatan Harapan pada 13 September 2021. Tindakan Anwar adalah contoh pembangkang yang konstruktif. Ada agenda baik yang di bawah seperti transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman dan juga Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 direalisasikan. Saya menanti apakah pembangkang di bawah Hamzah Zainuddin mempunyai agenda konstruktif ini. Soalnya, ayo berani dan berjiwa besarlah untuk membentuk satu kerjasama di partisan seperti yang dibuat oleh Anwar dahulu. Anwar memperkenalkan sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat bermula 13 Februari pada setiap Selasa.
Tetapi pemimpin utama pembangkang sentiasa hilang dari radar. Tetapi pemimpin utama pembangkang sentiasa hilang bila Anwar membuat majlis rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di negeri-negeri pembangkang. Ada yang menuduh dia mahu berpolitik. Kempen politik apa jika majlis raya adalah untuk bersama rakyat dan makan bersama rakyat? Soalnya yang berkempen ialah parti pembangkang yang banyak mengkritik majlis rumah terbuka tersebut. Tidak saya rafikan, Anwar dan kerajaan perpaduannya masih banyak kekurangan. Begitupun dia mendengar dan berusaha keras untuk mempercepatkan reformasi yang dijanjikannya. Bersabarlah, kata Profesor Agus. Datuk Seri Anwar dan kerajaan perpaduan ini baru sahaja berusia 5 bulan memerintah. Nilai kejayaan Anwar dan kerajaan perpaduan ini dengan mata hati. Lihat kepada media yang lebih bebas, gejala rasuah yang sudah dapat dibendung, pemborosan yang dapat dijimatkan, ekonomi yang lebih baik, pembelaan kepada rakyat miskin, negara yang lebih demokratik, rakyat semakin bebas bersuara. Tetapi ingat, katanya, jangan sampai memfitnah dan juga menyentuh isu 3R. Apakah isu 3R itu? Yaitu religion, ya, race dan juga royal, ya, agama, bangsa dan juga hal-hal berkaitan dengan raja-raja. Jadi saya semakin optimis, kata Profesor Agus. Saya mengharapkan sangat reformasi dapat disegerakan dan Malaysia Madani akan terlaksana baik. Dan saya sendiri rela menjadi benteng untuk kejayaan ini. Apakah itu Malaysia Madani? Apa hebatnya Malaysia Madani? Tunggu, katanya. Saya hasilkan pandangan sama ada dalam bentuk video atau tulisan dalam perkongsian berikutnya. Wow, terbaik. Ya, berdiri bulu roma kita apabila mendengar dan membaca kenyataan daripada Profesor Agus ini. Tetapi saya percaya bagi yang menyokong kerajaan hari ini, mereka menganggap ini adalah satu kenyataan yang paduh daripada Profesor Agus, tetapi tidak kepada mereka yang sehingga hari ini meroyan tidak dapat menerima kenyataan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim kini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan kerajaan perpaduan telah pun dibentuk dengan mahu untuk kita menjayakan konsep Malaysia Madani ini. Pembangkang saban hari meroyan, saban hari menfitnah, saban hari menyerang pemimpin-pemimpin utama dalam kerajaan khususnya seperti Profesor Agus dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, itulah yang mereka lakukan kerana akhirnya mereka ketandusan idea, mereka sepertinya tidak sebuah kapal yang tidak punya arah, ya. Mereka hanya mahu untuk menggunakan isu-isu yang panas, isu-isu yang ataupun fitnah-fitnah melampau, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas hanya untuk meraih sokongan, simpati daripada bangsa Melayu, khususnya sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua, sedarlah bahawa apa yang rakyat mahu hari inilah rakyat mahukan negara yang stabil. Ya, kerana apabila negara mempunyai kestabilan, ya, mereka boleh melaksanakan segala dasar untuk membantu rakyat di luar sana. Ya, jika ada kaki-kaki fitnah seperti geng-geng pengkhianat nasional ini, fitnah nasional ini, mari kita tolak mereka ramai-ramai supaya mereka dapat didiamkan dan tidak lagi menjadi batu api untuk menyemarakan kebencian terhadap pemimpin-pemimpin dalam negara kita dan juga kerajaan perpaduan hari ini. Sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju dengan saya? Mungkin anda boleh berikan sebarang komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan-walantit, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, penuh dengan kebencian, fitnah melampau dan sebagainya. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright. Itu saja apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat bercuti dan selamat hari pekerja kepada semua pekerja-pekerja di luar sana yang juga sedang bercuti dan pun yang masih bekerja hari ini. Alright, terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.